Saya tengok tajuk Ibrah Politik Zaman Salafus Saleh. Sebelum saya pergi lebih beberapa perkara untuk saya sebut di dalam majlis ini mengenai politik, saya tidak tahu kenapa tajuk tentang politik itu dipilih. Mungkin mengenangkan pilihan raya yang makin dekat. Saya tak pasti adakah semua yang hadir ini telah mendaftar sebagai pengundi. Dah ya? Dan advokat telah menentukan pendirian. Adakah telah mendapat wang sumbangan? Apabila kita sebut tentang politik di dalam Islam, perkara ini saya ulangi pada banyak tempat. Saya ingat sebahagian saudara-saudara yang terbabil, yang mengambil pengajian Islam dan yang membaca juga tahu. Salafus Saleh itu terkenal kerana ibadah dan akidah mereka. Tidak ada tolak bandingnya akidah golongan Salafus Saleh. Apabila saudara berfikir tentang akidah, saudara hendaklah tahu sebaik-baik akidah ialah akidah yang dianuti oleh Salafus Saleh. Dan hendaklah kita itu mengikuti Salafus Saleh dalam akidah. Sama macam mana mereka itu beriman, kita kena beriman. Tidak perlu kepada tokoh tambah akidah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman sama seperti kamu yang ini bukan aman, bukan Nabi, tapi amantum, Nabi dan para sahabat beriman, faqad ihtadaw, maka mereka mendapat petunjuk. Apabila kita bercakap soal akidah, soal ibadah, kita hendaklah tahu sebaik-baik ibadah ialah ibadah Salafus Saleh. Kerana kita semua tak tahu bagaimana nak beribadah kepada Allah, macam mana yang Allah kehendaki, melainkan melalui wahyu. Kalau tidak, semua manusia telah mencuba untuk beribadah. Ada Buddha, ada agama Hindu, dan semua agama mempunyai cara pendekatan ibadah mereka yang tersendiri. Mereka mungkin ikhlas kepada Allah, tetapi mereka mempunyai cara ibadah yang salah. Untuk itu Allah telah menghantar Rasul supaya mengajar kita bagaimana nak beribadah. Supaya apabila kita nak salat Isya nanti, tak ada yang kata 3 rakaat, tak ada yang kata 4, tak ada yang kata rokok memanjang ataupun sujud memanjang. Semua kita telah diberikan format dalam ibadah. Sebab itu agama sensitif dengan soal mengada-adakan perkara yang tiada di dalam soal ibadah. Namun apabila kita memperkatakan soal politik, manusia ini telah berpolitik sebelum daripada kedatangan Nabi pun. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin yang lain dan dipuji oleh sejarah kebaikan mereka. Kita tahu tentang, walaupun Quraisy bukan sebuah kerajaan, tapi mereka ada pendekatan politik dalam menguruskan negara, menguruskan Mekah. Jika kita nak sebut negeri, mungkin menguruskan negeri Mekah. Mereka hidup dalam tribal system, sistem kabilah, tapi mereka ada pengurusan. Agama menghormati pengurusan mereka. Soal siqayah umpamanya, memberi minum kepada orang yang menunaikan haji,
menjaga kunci Kaabah, diiktiraf oleh Islam. Sehingga akhir kedatangan Islam pun, Islam masih memberikan kepada keturunan yang menjaga kunci Kaabah, dia terus menjaga kunci Kaabah. Kerana ini pengurusan. Dia seorang yang cool. Saya suka sahabat saya ni, dia okey. Kita tengok Quraisy umpama bukan hari untuk menyerang ataupun beberapa hari untuk menyerang Mekah. Dia berehat dengan tentera dan gajah dia. Lalu Abdul Muttalib yang merupakan pemimpin orang Mekah. Tak ada istilah ketua kerajaan, dia bukan raja. Dia ketua Mekah. Sayyidul Makkah. Sayyidul Makkah. Ketua orang Mekah. Dia datang oleh kerana ada haibah Abu Talib ni. Abdul Muttalib, bukan Abu Talib, Abdul Muttalib. Rupa dia, perwatakan dia, haibah. Orang Arab pentingkan benda tu. Dan pemimpin memang penting. Siapa yang nak jadi pemimpin, dia kena sikit ada haibah. Pakai selekeh, butang terkali, dia tak boleh jadi. Ni kepimpinan mahasiswa pun semua orang yang, kita bukan kata orang kaya, tapi orang yang ada. Sebab tu Nabi SAW bila nak lantik orang-orang yang pergi mewakili Nabi, Nabi pilih orang yang ada rupa. Orang yang orang tengok, oh, rasa ni wakilnya. Sebab itu Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi merupakan seorang yang kacak di kalangan sahabat. Nabi selalu lantik dia bawa surat untuk kepada maharaja-maharaja. Bahkan Jibril apabila datang menyertai dia, merupai seorang lelaki yang handsome. Jadi perwakilan mesti smart. Sebab tu kalau kita nak pilih hatta wakil nak pergi Minang pun smart. Orang tengok selekeh je, mungkin nak guna lagi selekeh kau fikir. Perwakilan mahasiswa mesti smart. Dia bukan, dia soal politik, soal cara pendekatan. Kerana bagaimana manusia itu, perception. Kerana politik is all about perception. Persepsi. Menangani persepsi. Apabila Abdul Muttalib datang, dengan haibah dia, dengan rupa dia, Abraha rasa kagum. Abraha yang duduk di atas turun. Hormat Sayyidu Makkah, ketua orang Makkah, yang mana dia nak serang besok. Mula-mula dia pandang lekeh Makkah ni. Apabila Abraha turun dan bertanya Abdul Muttalib, apa yang engkau mahu wahai Sayyid Makkah? Abdul Muttalib memberitahu Abraha bahawasanya dia mahu supaya Abraha mengembalikan balik unta-untanya, seratus atau beberapa ratus ekor untanya yang telah dirampas oleh Abraha. Abraha dia datang dengan tentera, biasa mereka rampas kambing, unta untuk mereka gunakan untuk mereka makan dan sembelih. Dia kata, unta bagi balik, unta saya ketua orang Mekah. Kata Abraha, aku pada mulanya kagum dengan engkau, tetapi tengok perwatakanmu, tengok rupamu. Tetapi apabila engkau datang, engkau sebut tentang untamu, sedangkan aku akan menyerang Kaabah yang merupakan pusat ibadatmu, aku pun rasa betapa selekehnya engkau sebagai seorang pemimpin. Dan kita tahu dalam sejarah, Abdul Muttalib memberikan satu jawapan yang terkenal kepadanya. Kata Abdul Muttalib, sesungguhnya unta saya yang punya, dan Kaabah Allah yang punya. Saya menjaga unta saya, Allah menjaga Kaabahnya. Saya tak risau tentang Kaabah kerana dia ada tuan. Saya risau unta saya kerana saya tuan unta. Dan dia mengambil unta-untanya dan kembali kepada orang Mekah
dan meminta semua orang Mekah naik ke bukit untuk mengelakkan serangan Abrahah, dan akhirnya mereka semua menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala memusnahkan Abrahah. Maksudnya kepimpinan sudah ada sebelum kedatangan Nabi pun. Sudah ada Rom, sudah ada Parsi. Tuan-tuan pergi ke Jordan, tuan-tuan akan tengok Petra, tuan-tuan akan tengok kesan kerajaan Parsi yang hebat. Dulu mereka buat stadium mereka lagi hebat, tak perlu mikrofon, satu stadium boleh dengar. Ada pertandingan manusia lawan manusia. Pergi tengok, tulis Petra, ataupun tuan-tuan akan tengok macam-macam peninggalan mereka. Pergi tengok Jerash, tulis. Tuan-tuan akan tengok kesan peninggalan kerajaannya. Artinya manusia sudah tahu untuk menguruskan kerajaan. Islam tak datang pun manusia dah urus dah kerajaan. Macam mana Islam tak datang pun manusia dah makan minum. Islam tak datang untuk menyatakan kepada manusia, wahai manusia, jangan makan nasi Melayu, makanlah nasi Arab. Kita tak kata. Sebelum manusia Islam datang pun manusia dah pakai pakaian. Islam tak kata, wahai manusia, pakailah pakaian ala Arab, jangan ala Melayu. Islam tak kata. Kerana ini soal daily life, soal kehidupan manusia. Islam hanya kata tutup aurat. Islam hanya kata jangan makan yang haram. Dan yang haram itu pula sedikit. Segala yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah sebagai haram, semuanya halal. Demikianlah politik. Demikianlah politik. Politik adalah sesuatu yang mana manusia memerlukannya. Kalau Islam tak datang pun tetap masyarakat manusia berpolitik. Maka apabila agama datang, agama tak kata mesti dalam Islam ketuanya kena panggil amir. Tak kata. Ataupun kena panggil khalifah. Dia tak kata. Dia kata kena ada ketua. Kena pakai jubah hijau. Dia tak kata. Tapi dia kata, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada yang layak, ahlinya. Dan apabila kamu berhukum, hendaklah kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Bagaimana nak menentukan kelayakan? Agama tidak memperincikannya seperti mana dia memperincikan bilangan salat dalam sembahyang. Bahkan agama menyerahkan kepada kehidupan manusia. Kerana apabila berlakunya perubahan zaman, maka kehidupan dan keadaan politik juga berubah.